Perkembangan banjir setakat 8 malam tadi jumlah penduduk ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS di Kinabatangan mencatat sedikit peningkatan. Berdasarkan infografik Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, 162 orang melibatkan 46 keluarga ditempatkan di 2 PPS. Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Bencana Daerah JKDB Kinabatangan, Willy Lampaki memberitahu, trend air banjir dijangka terus meningkat sekiranya hujan berterusan. Ketika ini, aras air telah mencapai 11.36 meter, merupakan yang tertinggi sejak tahun 2010. Kalau ditengok cuaca pada ketika ini, walaupun di kawasan ini seakan-akan kemarau, tapi ada kemungkinan di peringkat hulu masih hujan. Dan itulah sebab paras air semakin naik perlahan-lahan dan tiada tanda-tanda penurunan. Willy ditemui RTM ketika melawat PPS Sekolah Agama Negeri Pekan Kinabatangan. Beliau memaklumkan penduduk terjejas banjir di PPS berkenaan dipindahkan ke PPS SK Bukit Garam kerana tidak dapat menampung peningkatan jumlah penduduk terjejas. Seorang penduduk di PPS berkenaan turut dipindahkan ke rumah keluarga terdekat atas faktor kesihatan yang memerlukan penjagaan rapi. Beliau menasihati penduduk segera berpindah jika diarah pihak berkuasa bagi mengelak kejadian tidak diingini. Seorang wanita yang masih dalam pantang bersama bayinya berusia 1 bulan 9 hari antara penduduk terjejas banjir yang dipindahkan ke PPS Sekolah Kebangsaan Sukau. Maskini Johaini bersama bayinya serta 3 ahli keluarganya dibantu berpindah ke PPS oleh Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM Kinabatangan. Menurut Maskini, pemindahan ke PPS merupakan pengalaman pertama beliau memandangkan bencana banjir kali ini agak teruk berbanding sebelumnya. Paras banjir sebelum ni tidak macam yang sekarang. Sekarang ni ya dia macam air daripada sungai dia masuk juga pergi naik pergi kawasan rumah. Ya masuk daripada parit besar begitu ya masuk pergi dalam rumah begitu. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui RTM di PPS Sekolah Kebangsaan Sukau. PPS Sekolah Kebangsaan Sukau dibuka pukul 10 pagi semalam dan kini menempatkan 36 penduduk terjejas banjir. Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan menyambut baik pemberian ribat elektrik berjumlah 2.5% daripada jumlah bayaran deposit elektrik. Inisiatif ini diyakini dapat membantu meringankan beban pemain industri di negeri ini. Menurut Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Datuk Pong Jinja, pemberian ribat berkenaan juga akan meningkatkan pembangunan dan pengeluaran sektor industri sekaligus merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi negeri. So ini adalah satu langkah yang baik yang mana kita lihat banyak beban buat para pemain industri. So sudah tentu langkah ini adalah untuk membantu mengurangkan beban dan juga burden mereka sepanjang tahun ini. So saya alu-alukan keputusan ini, saya harapkan bekalan elektrik yang konsisten dan baik. Datuk Pong yang juga Adun Luyang dihubungi RTM di Kota Kinabalu. Baru-baru ini, Sabah Electric City mengumumkan pemberian ribat sebanyak 2.5% daripada jumlah deposit atau bayaran cagaran elektrik dengan jumlah keseluruhan 10.2 juta ringgit. Inisiatif ini bakal memberi manfaat kepada 687,031 pengguna elektrik berdaftar di Sabah dan Labuan. Pemberian ribat dikreditkan terus ke akaun bil elektrik pengguna secara berperingkat bermula bulan lalu. Hubungan dua hala antara Malaysia dan Indonesia khususnya Tawau dan Kalimantan Utara akan terus diperkukuh menerusi pelbagai inisiatif yang menguntungkan. Ini termasuklah mempelbagaikan perniagaan, pelancongan, kebudayaan dan penganjuran sukan bertaraf antarabangsa. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan yakin kedudukan strategik daerah Tawau yang berhampiran dengan Kalimantan Utara akan merancangkan lagi aktiviti ekonomi yang dijalankan.
Pak Gubernur juga mengadakan hubungan bisnes dengan usahawan-usahawan yang ada di Tawau ini. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih atas kunjungan ini. InsyaAllah dalam masa terdekat kita juga akan membuat kunjungan balas ke Kalimantan Utara kerana dua negara ini khususnya Kalimantan Utara dan juga di Tawau ini tidak boleh kita pisahkan. Datu Nizam yang juga adun apas ditemui media selepas menyaksikan perlawanan silaturahim antara dua negara di Stadium Utama Kompleks Sukan Tawau. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Zainal Arifin Paliwang yakin program dianjurkan mampu memperkukuh silaturahim sekaligus memperluas kerjasama dalam bidang lain. Yang kami utamakan di sini adalah bagaimana silaturahim kita ini selalu terjalin, ya, karena kita memiliki perbatasan di beberapa koordinat di sini bersama wilayah Sabah, dan ini yang harus kita jalin terus. Kemudian bagaimana upaya kita supaya bisa hubungan ini bukan hanya di olahraga saja, tapi di seni, di budaya, bisnis lainnya yang sama-sama dapat menguntungkan. Perlawanan bola sepak antara pasukan NABT Tawau dan pasukan Kalimantan Utara ini turut disaksikan Ketua Perwakilan Konsulat Indonesia di Tawau, Aris Heru Utomo, Ahli Parlimen Tawau, Datu Lo Sufoi dan Adun Balung, Datu Hamil Awang. Seramai 3,774 wanita di Sabah telah menjalani ujian saringan virus papiloma manusia HPV DNA bagi mengesan kanser cervix tahun lalu. Jumlah itu melebihi sasaran awal yang ditetapkan iaitu sebanyak 3,500 orang. Wartawan Safif Syahiran Deni ada butirannya. Daripada 3,774 saringan HPV DNA di negeri ini tahun lalu, 377 kes dikesan positif HPV. 6 daripadanya kes prakanser, manakala 1 kes disahkan sebagai kanser cervix. Antara simptom bagi kanser cervix, yang pertama ialah pendarahan selepas menopause dan yang kedua ialah mempunyai lelehan daripada vagina. Yang ketiga mempunyai pendarahan selepas bersama dengan suami dan yang keempat adalah mempunyai masalah sakit perut. Ya, kerap sakit perut. Dr. Nur Halili bagaimanapun menasihati golongan wanita yang mempunyai simptom seumpama agar tidak panik kerana ia tidak semestinya kanser cervix. Justru saringan awal kanser cervix amat penting bagi mengelak komplikasi serius termasuk kehilangan nyawa. Menyedari hakikat itu, LPPKN giat menjalankan pelbagai program kesedaran dan pendidikan dengan kerjasama Badan Bukan Kerajaan NGO bagi meningkatkan capaian wanita terhadap saringan kanser cervix. Persatuan Pencegah Kanser Sabah PPKS antara NGO yang aktif menjalankan kempen dan program pendidikan kanser di seluruh negeri termasuk di luar bandar. Sekiranya ada di antara wanita-wanita di luar sana yang mempunyai masalah tersebut, bolehlah datang ke klinik Nur Sejahtera LPPKN ataupun ke klinik-klinik kesihatan yang terdekat bagi mendapatkan rawatan selanjutnya. Seramai 17,166 wanita di Sabah direkod menjalani ujian HPV DNA sepanjang tempoh 2020 hingga 2024. Bagaimanapun jumlah itu masih rendah berbanding bilangan penduduk wanita di negeri ini yang dianggarkan sekitar 1.6 juta orang. Semoga lebih ramai kaum hawa tampil membuat saringan awal kanser cervix tahun ini sekaligus mencapai sasaran 3,500 orang yang ditetapkan. Pengesanan awal kanser boleh menyelamatkan nyawa. Selamat menyambut Hari Kanser Sedunia. Syafif Syahiran Deni, RTM. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini, Berita Pagi Sarawak bersama-sama Firdaus Arasi Idris di Kuching. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.